Kawasan Batubara itu telah pun dikuasai oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Raja. Baik. Pada zaman Sultan Iskandar Muda 1603-1636 dan baginda telah melakukan serangan di beberapa kawasan di Selat Melaka, antaranya adalah Kedah yang telah pun mengalami peperangan dengan Aceh sekitar tahun 1619 dan ada rekod 1620 dan ada rekod 1625. Dan salah seorang sultan kami yaitu Sultan Sulaiman Shah yang kedua telah pun dibawa ke Sumatera bersama-sama dengan 7.000 orang rakyat Kedah, dibawa ke sana. Dulu kami berpandangan bahawa tempat yang dibawa ataupun tempat singgahnya adalah di Aceh ataupun di Utaraja, sebab di sana ada kampung Kedah. Ya. Tapi kajian terbaru kami, apabila kami temui bahawa Sultan Sulaiman itu mangkat tempatnya di Papua. Ini kajian yang menurut catatan buku, catatan yang kita ada. Nah, Sultan Sulaiman itu mangkatnya di Papua. Jadi pada pandangan kami, Sultan kami tidak dibawa ke Aceh, ke Kota Raja. Tapi bagi saya, ada barangkalian yang besar, Sultan itu bersama 7.000 orang itu dibawa ke Papua. Dan baru-baru ini, apabila kami pergi ke Batubara, kami sempat singgah di Papua dan berinteraksi dengan masyarakat Papua. Saya sangat terkejut mendengar bahawa mereka mempunyai karas-karas yang kami ada. Mereka mempunyai bengkang. Kami sebut bengkang, mereka pun sebut bengkang. Kami sebut lepat, dia pun ada lepat di sana. Lepat inti, lepat manis, semua ada di Batubara. Saya tanya ikan yang dijamu kepada saya, ikan bakar. Ikan apa ini? Dia cakap, apa ikan? Saya cakap, kami di sana di Kedah panggil ikan jenahar. Oh ya, kami di sini panggil ikan jenahar juga. Jadi saya terkejut mendengar bagaimana persamaan yang telah ada antara masyarakat Kedah dengan masyarakat Batubara, khususnya Papua. Baik, saya akan pindah ke tahun 1700. Tadi 1600, sekarang 1700. Pada tahun 1710 di Kedah telah berlaku suatu perang saudara. Perang saudara antara Raja yang Abang dengan Raja yang Adi. Dan perang itu telah berlaku selama 2 tahun. Bermulanya Raja Adi menaiki takhta sebab Raja yang Abang tidak ada di dalam negeri. Baginda itu pergi belajar di Palembang. Apabila balik, didapati ayahanda telah mangkat dan adinda telah menjadi raja. Jadi ada pembesar yang menyokong abang supaya naik takhta, maka dijatuhkan adik. Tetapi ada pihak yang tidak berpuas hati, maka abang dijatuhkan sekolah. Kemudian abang pergi minta bantuan daripada orang Bugis. Dibawanya Daeng Perani, dan Daeng Perani telah membantu abang untuk naik semula menjadi Raja Kedah. Tetapi adik mendapat bantuan orang Siak dan Batubara. Orang Batubara telah membantu adik, tapi setelah perang selama 2 tahun di kawasan Anggar dan kawasan sungai itu, ternyata kekalahan berpihak, kemenangan berpihak kepada Raja Abang, dan adik terpaksa pindah keluar. Saya melihat satu kemungkinan yang besar
Sebab baru-baru ini, sekitar 2-3 tahun yang lalu, kita ada temui satu jenis mata wang yang kita pernah bincang dulu. Mata wang itu tertulis Sultan Zainal Abidin Muazzam Shah. Muazzam Shah ini milik Kedah sebenarnya. Dan saya tanya Pak Morna, apakah ini mata wang batu bara? Sebab tertulis itu batu bara, tahunnya 1745. Dia bilang sama saya, kami di batu bara tak ada raja, kami tak ada sultan. Jadi sultan itu mana? Pak Morna bilang, siap. Pada pandangan beliau, sultan itu dari Kedah. Jadi saya melihat satu kemungkinan raja yang adil tadi, tapi kita perlu kajian yang terperinci untuk mengatakan bahawa seorang raja Kedah telah pun keluar daripada Kedah dan telah pun dirajakan di batu bara oleh pengikut-pengikut dan oleh sebahagian penyokong-penyokong, barangkali dari orang tempatan, barangkali orang daripada Kedah yang berpindah ke sana. Dan kita mesti ingat, ada pada masa itu yang menyokong kuat sekali Raja Kedah yang adil itu ialah Raja Kecil Siap. Dan Raja Kecil Siap adalah mentor kepada kerajaan batu bara yang baru. Jadi Raja Kecil Siap ini telah pun berkahwin dengan adik kepada sultan ataupun raja yang telah adik tadi ini, dan telah pun mendapat seorang putra. Ada rekod namanya Raja Bekabun. Dan Raja Bekabun ini pun juga telah dibesarkan di negeri Perak. Kemudian ada yang kata pindah ke Selangor. Dan saya tak heran mengapa orang batu bara ada di Perak, ada di Selangor. Ini ada, bagi saya ada kaitan dengan peristiwa ini. Panjang ceritanya. Dan Raja Bekabun itu hampir menjadi Sultan Perak. Baik, kita pindah lagi ke 1800. 1800, ramai orang batu bara tinggal di Pulau Pinang. Kalau mengikut kajian yang telah dibuat oleh Profesor Murad Amerika, ada buku yang telah diterbitkan cerita tentang batu uban. Batu uban ini telah dibuka oleh sebahagian besarnya orang daripada batu bara. Dan ada disebut itu nama Datuk Jenato dan sebagainya. Jadi kita apabila tahun sekitar 1780-an, apabila telah ada perbincangan dengan Sultan Kedah supaya Pulau Pinang itu mau diambil oleh Inggris, pada masa itu telah pun ada orang masyarakat Sumatera, khususnya orang batu bara di Pulau Pinang. Mereka ada kampung di situ. Jadi tak berapa lama Pulau Pinang saya anggap telah jatuh, telah pun dikuasai oleh Inggris pada tahun 1786. Kemudian berlaku pelbagai peristiwa lagi lah. Sultan Kedah nak ambil balik Pulau Pinang, tetapi telah diserang, dan pada masa itu telah mendapat bantuan daripada seluruh Nusantara lah. Tapi kita masih gagal untuk melawan Inggris. Sebab apa? Kita juga mendapat tekanan dari pihak Siam yang telah bersekongkol dengan orang Inggris tadi. Jadi akhirnya berlaku perang yang besar, yaitu perang agama antara tahun 1881, dan kita pihak tentera Siam telah datang menduduki Kedah selama 20 tahun. Ini dekat dengan di belakang kita ini ada sungai ini terus ke Kuala. Di Kuala itu kita ada satu kota Kuala Kedah, dan kota Kuala Kedah itu telah ditawan oleh pihak Siam. Tapi itu setelah kita lawan dengan bantuan, sudah pasti
orang Aceh, orang Batubara, orang Siak, orang Minangkabau dan lain semuanya datang membantu, dan akhirnya pihak Siak telah keluar daripada Demi Kedah dan dikembalikan kerajaan ini kepada Sultan Kedah. Dalam masa ketiadaan raja, banyak peristiwa yang berlaku. Antara yang saya dapat ceritakan, satu peristiwa sedih telah berlaku di Pulau Langkawi. Pernah dengar Pulau Langkawi? Jadi di sana ada satu keluarga yang namanya Pak Dak Maya. Pak Dak Maya ni asalnya Batubara. Dia orang Batubara, dan dia ada seorang putri yang begitu cantik jelita, yang menawan, sehingga akhirnya terkenal di seluruh Pulau Langkawi. Dan akhirnya kerana kecantikannya itu, putri itu telah mengalami fitnah, telah berbuka dengan orang lain. Kononnya namanya drama, katanya dari Batubara juga. Tapi akhirnya putri itu telah dihukum mati. Dan sekarang cerita ini terkenal di seluruh Langkawi, mungkin di seluruh Malaysia. Dan kalau tuan-tuan satu hari datang lagi ke Kedah, saya boleh bawa ke Pulau Langkawi melihat itu kawasan yang menjadi inspirasi kepada masyarakat Langkawi. Ya, cerita tentang orang Batubara. Dan setelah itu, apabila kita satu armada Kedah telah pun dimusnahkan oleh pihak Inggeris dalam tahun 1839. Ada seorang panglima ataupun ketua perang kita yang bernama Wan Muhammad Ali. Datuk Putrajaya Wan Muhammad Ali telah mengikut satu rekod mengatakan apabila Kedah Fleet ataupun armada Kedah itu telah pun dibakar oleh pihak Inggeris yang memang kuat pada masa itu, dan Wan Muhammad Ali terpaksa berpindah keluar daripada Pulau Langkawi. Kemanakah tempat tujuannya? Ada rekod yang menunjukkan bahawa beliau telah pergi ke Batubara. Saya tak tahu mengapa Batubara yang dipilih, tapi itulah peristiwa-peristiwa yang berlaku, yang banyak yang dapat kita kongsikan. Banyak lagi yang dapat saya ceritakan dalam masa 7 minit. Jadi